Okey. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin merafakkan kesyukuran kepadamu atas pertemuan kami pada hari ini. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu ini sentiasa bersyukur terhadap rezeki dan kurniaan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berhimpun pada hari ini untuk menjayakan program Rising the Star. Maka kau permudahkanlah majlis ini supaya ia berjalan dengan lancar. Kami ingin menimba ilmu sebanyak mungkin supaya kami mampu mengembangkan potensi kami sehingga menjadi hamba-Mu yang Engkau redai. Ya Allah, kurniakanlah ilmu kepada kami. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang tanpa membuang masa, mari kita beralih kepada ucapan daripada pengarah program kita pada hari ini. Saya dengan berbesar hati menjemput dan mengalu-alukan pengarah program kita, Akak Yana, untuk memberi sepatah dua kata. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi hadir kerana dapat meluangkan masa bersama-sama pada hari ini. Program ini tidak akan dapat direalisasikan jika tiada sokongan daripada mereka yang sudi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Harapan saya agar program yang dirancang ini akan mampu memberi manfaat kepada adik-adik dalam meningkatkan ilmu sains secara mendalam mengenai subtopik berlima. Semoga program ini dapat mengeratkan lagi hubungan sesama kita dan maklumat program kali ini dapat dicapai. Akhir kata, saya juga ingin mengambil kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudi hadir dan meluangkan masa bersama-sama untuk menghadiri Rising the Stars. Pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama dan keprihatinan semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Sekian daripada saya. Terima kasih Akak Yana selaku pengarah program lah kita pada hari ini. Okey, baiklah adik-adik semua, program ni diadakan untuk membantu adik-adik untuk memahami dan mendalami tentang topik polimer untuk adik-adik supaya adik-adik lebih faham tentang polimer. Sebelum kita start dengan video kita, saya nak minta tolong adik-adik untuk isi satu form kajian pra-program. Link form akan kami letakkan di dalam grup WhatsApp ataupun adik-adik boleh scan QR yang ada dekat skrin adik-adik. So macam ada JK kita dah send link form dekat dalam grup WhatsApp ataupun adik-adik boleh scan QR dekat dalam skrin adik-adik. Kalau adik-adik dah scan, adik boleh react tak? Sebab nak tengok dah boleh tak scan, boleh tak adik-adik jawab form ni? Boleh scan tak ni link ni, QR ni? Kalau tak, adik-adik boleh buka grup WhatsApp lah. Grup WhatsApp ada, kita dah send link kat dalam grup WhatsApp tu untuk borang kajian pra-program. So kita akan ada dua form lah. Form sebelum program untuk tengok adik punya tahap kefahaman sebelum adik-adik masuk program kami, dan satu lagi form nanti kita akan letak dalam grup WhatsApp juga, iaitu form kajian selepas program untuk tengok keberkesanan program kami. Jadi adik-adik isi dulu form tersebut. Kami akan berikan masa sebanyak 10 ke 15 minit untuk adik-adik. Kalau adik-adik dah ni boleh react lah sebab nak tengok. Boleh isi tak? Boleh scan tak QR ni? Oh, nampaknya link kita ni ada apa? Form kita ni ada masalah sikit kena permission kejap JK kita tengah betulkan. Nanti kalau yang ni saya edit balik.
Okey, cuba adik-adik balik link tu. Adik-adik boleh scan balik QR yang ada dekat dalam skrin tu, ataupun adik buka balik lah grup WhatsApp. So JK kita dah send link yang baru. So kita boleh tengok, cuba adik-adik tengok. Boleh tak scan yang ni? Yang boleh tak jawab soal borang pra kajian program. Pra-program. Okey, saya rasa dah cukup lah kan. So kalau adik-adik ni ke, dah bersedia ke? Kalau dah boleh react atau boleh cakap dah. Saya nak dengar sikit suara adik-adik, ataupun boleh react je dekat dalam kita punya Google Meet ni. Okey Azan, ada yang belum lagi Okey, kalau ada yang belum tu kita akan tunggu sikit lagi. Kita bagi 2 minit lagi, 1 minit lagi. Dalam 10.55 kita start, lagi 1 minit lagi. So tu borang prakajian je lah. So pra program, so kita nak tengok tahap kefahaman adik lah tentang polimer ni, tentang polimer sendiri. So kita lepas ni kita akan start dengan video kita lah. Okey, saya tengok ramai dah yang react ni sebenarnya. So saya boleh start Saya boleh start dengan agenda yang seterusnya. Okey, so nampak dah ramai dah tu. So tanpa membuang masa, mari kita tonton satu video ilmiah yang telah kami buatkan yang di bawah tajuk polimer. Hai semua, saya Nur Aida Fatini. Jadi sebelum kita Hai semua, saya Nur Aida Fatini. Jadi sebelum kita mulakan, mari kita tonton sedikit video. Baik, anda rasa apa persamaan semua gambar-gambar tadi? Okey, gambar-gambar tu semua ialah antara produk yang dihasilkan ataupun berasaskan daripada polimer. Jadi nampak tak betapa pentingnya polimer dalam kehidupan kita? Jadi apa itu polimer? Polimer ialah molekul rantai panjang yang terdiri daripada unit-unit kecil yang berulang dikenali sebagai monomer. So, terdapat dua jenis polimer iaitu polimer sintetik dan polimer semula jadi. Polimer semula jadi ialah polimer yang terhasil secara natural dan boleh didapati daripada haiwan dan tumbuhan. Contohnya seperti getah asli, DNA dan kapas. Baik, sebagai contoh, kapas ini ialah gabungan beta-glukos yang membentuk selulosa iaitu salah satu polimer semula jadi. Yang kedua ialah polimer sintetik.
Polimer sintetik ialah polimer buatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Contohnya seperti PVC, nylon dan polisterin. Sebagai contoh, gabungan kloroetena membentuk polimer polikloroetena ataupun kita kenali sebagai PVC. PVC ni banyak digunakan dalam pembuatan tingkap, pintu, paip, papan tanda dan juga pakaian. Proses pempolimeran merupakan proses untuk menghasilkan sesuatu polimer. Terdapat dua proses, iaitu yang pertama adalah proses pempolimeran. Proses pempolimeran merujuk kepada proses pencantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia untuk menghasilkan polimer yang bermolekul besar, iaitu berbentuk rantai. Kopolimer juga dapat menggabungkan keuntungan dari monomer yang berbeza, juga dapat meningkatkan sifat mekanik, termal atau kimianya. Proses ini akan membentuk rantaian polimer yang panjang terdiri daripada jumlah bilangan monomer yang berganda. Satu molekul polimer terdiri daripada perpaduan beratus-ratus sehingga beribu-ribu monomer yang kecil. Seterusnya, proses kedua adalah proses penyahpolimeran. Proses ini merujuk kepada molekul polimer yang berbentuk rantai, kemudiannya dipisahkan kepada monomer-monomer yang bersaiz kecil yang menggunakan tindak balas kimia. Polimer juga boleh diuraikan untuk membentuk monomernya melalui tindakan haba dan juga tindakan enzim. Terdapat kebaikan kedua proses ini, antaranya proses pempolimeran membolehkan pembentukan struktur kompleks dengan mencampurkan monomer yang berbeza. Ini dapat meningkatkan sifat mekanikal dan termal polimer. Proses penyahpolimeran membolehkan pemisahan polimer menjadi monomer, memudahkan kitar semula dan juga mengurangkan sisa plastik. Sektor industri banyak menggunakan proses penyahpolimeran dan juga pempolimeran. Keduanya memberikan fleksibiliti dalam menghasilkan bahan polimer yang berkualiti dan sesuai dengan kehendak industri. Antara contoh industri adalah seperti industri pembuatan bahan plastik dan juga polimer. Selain itu, terdapat juga proses pempolimeran penambahan di mana proses ini melibatkan monomer jenis yang sama dengan pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal. Ini memberikan polimer dengan sifat yang lebih kompleks dan dapat disesuaikan. Terdapat pelbagai contoh yang dapat dikaitkan dengan pempolimeran penambahan, contohnya seperti polimer polietena yang dihasilkan menggunakan monomernya iaitu etena. Proses pempolimeran penambahan memiliki beberapa kebaikan seperti kontrol yang lebih baik atas struktur molekul, pembentukan polimer yang lebih homogen dan kemungkinan menghasilkan produk dengan sifat-sifat yang diinginkan secara khusus. Hai semua, saya Farah Hain. Mari kita sambung untuk topik polimer, subtopik getah asli. Subtopik ini sangat singkat dan mudah untuk difahami. Getah asli ataupun susu getah asli terdapat di dalam lateks. Apa itu lateks? Lateks merupakan cecair berwarna putih yang diperolehi daripada pokok getah apabila kulitnya ditoreh. Lateks ini merupakan polimer semula jadi ataupun lebih dikenali sebagai polyisoprena. Ianya terbentuk daripada monomer iaitu isoprena seperti yang telah diterangkan dalam video sebelum ini. Adik-adik perlu tahu struktur untuk polimer dan monomer ini untuk membolehkan adik-adik menjawab soalan peperiksaan. Di dalam lateks terdapat keratan rentas. Ini merupakan gambar rajah keratan rentas zarah getah. Membran zarah getah dikelilingi dengan cas negatif. Seperti yang kita tahu, apabila cas yang sama bertemu, ia akan menolak antara satu sama lain. Manakala apabila cas yang berbeza bertemu, ia akan tertarik antara satu sama lain. Disebabkan oleh cas negatif ini, zarah-zarah getah menolak antara satu sama lain dan mengelak daripada tergumpat. Zarah-zarah ini tidak larut di dalam air, tapi sebaliknya tersebar secara berasingan di dalam air. Ciri-ciri getah asli adalah lembut, kenyal, iaitu ia dapat diregangkan dan kembali kepada asal apabila dilepaskan. Ianya tidak tahan haba kerana pada suhu yang tinggi, getah asli akan menjadi lembut dan melekit. Seterusnya, ia reaktif kepada bahan kimia. Sebagai contoh, ia mudah bertindak balas dengan asid, alkali atau pelarut air. Dan akhir sekali, ianya kalis air. Daripada ciri ini, getah asli digunakan secara meluas dalam banyak aplikasi dan produk seperti sarung getah,
gelang getah, tayar dan kasut getah. Oleh itu, saya berharap adik-adik dapat memahami getah asli dari sudut sains setelah melihat video saya. Terima kasih, jumpa lagi. Okey, seterusnya kita akan mengkaji kesan asid dan alkali terhadap lateks. Di sini terdapat 3 bikar yang mengandungi lateks. Bikar pertama kita isi dengan asid etanoik. Bikar kedua pula diisi dengan larutan amonia. Dan bikar ketiga kita biarkan dengan lateks sahaja. Selepas 30 minit, kita dapat lihat bikar yang mengandungi asid etanoik menggumpal dan bikar yang kedua pula yang ditambah larutan amonia kekal dalam bentuk cecair dan terdapat sedikit sahaja lateks yang menggumpal di dalam bikar yang mengandungi lateks sahaja. Kesimpulannya, di sini kita dapat lihat apabila asid ditambahkan di dalam lateks, penggumpalan lateks akan berlaku. Dan apabila alkali ditambahkan di dalam lateks, lateks akan kekal dalam bentuk cecair. Dan apabila lateks dibiarkan begitu sahaja, dia akan mengandungi sedikit penggumpalan kerana tindakan bakteria di dalam lateks tersebut. Okey, sekarang kita akan lihat tindakan asid terhadap lateks. Di dalam lateks terdapat molekul-molekul getah yang berbentuk rantai yang diselaputi oleh lapisan membran protein dan juga cas-cas negatif yang mengelilingi permukaan luar membran tersebut. Hal ini menyebabkan molekul-molekul getah ini menolak antara satu sama lain dan wujud dalam bentuk cecair. Apabila asid ditambah ke dalam lateks, ion-ion hidrogen yang bercas positif akan meneutralkan cas negatif pada permukaan membran tersebut. Tanpa cas negatif, molekul getah akan berlanggar antara satu sama lain dan menyebabkan membran protein pecah. Disebabkan oleh itu, rantai-rantai polimer getah akan keluar dan saling membelit lalu membentuk gumpalan getah. Seterusnya kita akan lihat tindakan alkali pula terhadap lateks. Apabila alkali ditambahkan ke dalam lateks, ion-ion hidroksida akan meneutralkan ion hidrogen yang dihasilkan oleh asid daripada tindakan bakteria. Jadi, cas-cas negatif kekal pada membran protein dan molekul getah tetap saling menolak antara satu sama lain dan tidak berlanggar. Maka molekul getah akan kekal dalam bentuk cecair. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Khairunisa Abra binti Siddiq. Sudahkah kamu semua faham tentang topik sebelum ini? Jadi, mari kita teruskan pada topik seterusnya, iaitu pemvulkanan getah. Mari kita mulai. Hari ini kita akan menjelajahi dunia yang elastik dan menarik dari pemvulkanan getah. Apakah kalian pernah tertanya-tanya apa yang terjadi pada getah setelah melalui proses pemvulkanan? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Pertama-tama, apa ya pemvulkanan getah itu? Pemvulkanan adalah satu proses di mana getah mengalami perubahan kimia sehingga menjadi lebih kuat, tahan lama dan elastik. Apakah getah tersebut tervulkan? Jawapannya iya. Proses pemvulkanan melibatkan penambahan bahan kimia seperti sulfur yang membentuk ikatan silang antara molekul dalam getah. Kita akan membahas struktur molekul yang membuat perbezaan yang ketara antara getah asli dan getah yang telah tervulkan. Jadi, getah asli dan getah tervulkan memiliki perbezaan struktur yang menarik. Pada getah asli, kita takkan menemukan ikatan silang antara rantai polimer getah. Tetapi, setelah kita tambahkan atom sulfur seperti yang dijelaskan di dalam buku teks sains kita, maka terjadilah ikatan silang antara setiap rantai polimer getah. Ini adalah kunci perbezaan utama antara getah asli dan juga getah tervulkan. Atom sulfur bertindak sebagai penghubung yang membentuk rangkaian silang antara rantai polimer getah dan itulah yang membuatkan getah tervulkan begitu istimewa. Dan sekarang, macam mana kita nak mengenali getah yang tervulkan? Okey, jom kita lihat ciri-ciri getah tervulkan. Antara cirinya adalah getah tervulkan lebih keras dan lebih kenyal.
Seterusnya, penebat elektrik yang baik tahan terhadap cuaca panas serta tak mudah teroksida di udara. Sekarang kita dah faham pembukanan getah. Mari kita lihat beberapa aplikasi menarik dari getah yang telah terbukan di kehidupan seharian kita. Salah satu aplikasi utama getah terbukan adalah tayar kereta. Kekuatan dan elasticity yang membuatkan tayar lebih tahan lama dan dapat menangani berbagai kondisi jalan. Seterusnya, barangan getah. Contohnya hos tahan panas, sarung tangan, kasut bot. Ini pun sering digunakan dalam getah terbukan. Ini memberikan daya tahan ekstra dan ketahanan terhadap suhu yang ekstrim. Selain itu, tak hanya dalam kenderaan, getah terbukan juga digunakan dalam kelengkapan olahraga. Contohnya bola, grip raket. Ini memberikan kesan yang lebih baik dan jangka masa yang lebih lama kepada barang-barang getah. Jadi, pelajar sekalian, sekarang kita tahu bahawa pembukanan getah memberikan sifat-sifat yang sangat berharga. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih menghargai pelbagai produk yang menggunakan getah terbukan di kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih telah mengikuti topik pembukanan ini. Jangan lupa untuk terus menjelajahi keajaiban sains di sekitar kita. Hai adik-adik, adik-adik nak tahu tak tips ataupun cara menjawab peperiksaan berkaitan polimer? Nak tahu? Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama saksikan video ini. Sebatian P adalah suatu hidrokarbon yang mempunyai formula molekul C3H6. Sebatian ini boleh ditukar menjadi polimer Q melalui proses X. Kalau adik-adik nak tahu, pernyataan di atas merupakan salah satu contoh soalan SPM tahu. Soalan pertama adalah nyatakan nama polimer Q. Berdasarkan pernyataan sebelum ini, kita dapat mengetahui bahawa polimer Q adalah polipropilena. Soalan kedua adalah nyatakan nama bagi proses X. Kalau adik-adik ingat, proses X adalah proses pencantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia untuk menghasilkan polimer yang bermolekul besar berbentuk rantai. Nama bagi proses ini adalah pempolimeran. Soalan ketiga adalah lukis formula struktur bagi polimer Q. Adik-adik kena tahu, kurungan di tepi kiri kanan dan juga N di luar kurungan adalah sangat penting semasa melukis polimer. Soalan keempat adalah tulis persamaan kimia bagi pembentukan polimer Q daripada sebatian P. Adik-adik kena ingat bahawa pembentukan polimer bermulanya daripada ikatan ganda dan berakhir dengan satu ikatan. Soalan kelima adalah nyatakan satu kegunaan bagi polimer Q. Terdapat banyak kegunaan bagi polimer Q dan salah satunya adalah membuat botol plastik. Soalan yang terakhir adalah salah satu penggunaan polimer adalah membuat botol plastik dan ia boleh menyebabkan pencemaran. Wajarkan penggunaan polimer dalam kehidupan seharian. Soalan seperti ini adik-adik boleh menjawab dengan dua cara dan adik-adik kena ingat satu markah bersamaan dengan satu isi. Kalau adik-adik setuju, adik-adik boleh menjawab dengan cara wajar, mudah dijumpai dan boleh dikita semula. Manakala kalau adik-adik tidak bersetuju, adik-adik boleh menjawab dengan cara tak wajar, boleh menyebabkan pencemaran dan tidak terbiodegradasi. Sekian sahaja daripada video cara menjawab peperiksaan berkaitan polimer. Selamat maju jaya kepada adik-adik yang menduduki sijil pelajaran Malaysia. Semoga adik-adik bersemangat dalam menghadapi peperiksaan yang akan datang. Bye! Hai, saya Abdillah. Untuk video kali ini, saya akan membantu adik-adik dalam menyelesaikan salah satu soalan SPM di bawah tajuk polimer. Ini merupakan bentuk soalan. Raja satu menunjukkan ruang dalaman sebuah kereta. Kerusi kereta dibalut dengan bahan yang mengandungi polimer P. Formula struktur bagi polimer P ditunjukkan dalam rajah tersebut. Sebelum jawab soalan itu, mari kita rungkai rajah yang diberikan terlebih dahulu. Seperti yang dilihat pada polimer P, kita dapat lihat terdapat atom klorin dan dua ikatan karbon. Ini menunjukkan polimer ini terbentuk daripada monomer kloroetina atau lebih dikenali sebagai vinyl klorida. Struktur monomer ini dapat dikenali pasti dengan menambah atom H pada setiap rantai karbon. Daripada monomer ini, kita dapat mengenali pasti nama polimer untuk polimer P iaitu polyvinyl klorida.
Okey, mari kita mulakan menjawab soalan A yang berbentuk apakah yang dimaksudkan dengan polimer? Tak tahulah. Okey, apabila adik-adik tidak ingat dengan apa yang didefinisikan dengan polimer, adik-adik boleh rujuk rajah yang diberikan untuk mendapat idea. Pada rajah polimer P, terdapat huruf M yang menunjukkan bilangan monomer yang tidak diketahui bilangannya. Daripada itu, sejumlah rantaian monomer membentuk ikatan menjadi molekul polimer. Oleh itu, jawapan bagi soalan ini adalah polimer merupakan molekul besar yang terdiri daripada unit berulang yang dipanggil monomer. Bagi soalan B dan C, kita dah dapat jawapan untuk soalan ini sebelum kita mula menjawab soalan A. Tengok betapa pentingnya untuk kita mengenal pasti soalan sebelum mula menjawab. Jadi, jawapan untuk soalan B ialah polivinyl klorida dan adik-adik boleh melukis formula secara utuh bagi monomer polimer P seperti ini. Saya harap adik-adik dapat teknik untuk menjawab soalan sebegini. Itu sahaja. Bye-bye. Macam mana adik-adik? Menarik tak video tadi? Menarik kan? Adik-adik rasa topik ni mudah tak untuk difahami? Kalau mudah, adik rasa mudah, adik-adik cuba boleh react. Boleh react ataupun cuba komen. Menarik tak topik ni sebenarnya? Okey, nampak menarik kan? Semua boleh react tu kan? Okey, so kita nak uji kefahaman adik-adik lah. Adik-adik dah tengok video tadi. So kita nak tengok kefahaman adik-adik. So kita akan buat satu quiz. Adik-adik familiar tak dengan quizzes? Kalau adik-adik familiar, lagi senang lah sebab kita akan ada sesi quizzes tentang topik polimer ni. Jadi kami akan share link quizzes dan share kod quizzes dekat dalam grup WhatsApp untuk adik-adik. AJK kita tengah nak send link quizzes ataupun kod quizzes dekat adik-adik. Okay, so link tu dah ada. Kita punya kod quizzes tu dah ada. So adik-adik boleh ni lah buka ke website quizzes. Tak pun ni. Kita dah share link dekat dalam tu grup WhatsApp kita. So situ kita boleh tengok quiz code kita. So first kita pergi ke website. Kalau adik-adik tak reti lah nak buka quizzes, adik-adik boleh buka je Google. Lepas tu boleh tulis joinmyquiz.com. So bila adik dah tulis joinmyquiz.com,
adik-adik akan terus dapat link untuk dapat soalan ni, nombor ni. Dia akan minta nombor kod game. So bila dia minta kod game tu, kita tulis je nombor dia 113129. So bila adik dah tulis kod tu, dia akan terus masuk lah dalam quizzes ni. So link quizzes tu nak senang, kalau adik-adik nak pakai phone pun boleh sebab kita dah share link dekat group WhatsApp. So just masukkan kod tu je, 113129. Okay, kita tunggu ramai sikit yang join . Okay, tengok sikit sekarang dah 20 orang yang join. Okay, ramai 21. Okay, kita akan start lah. Boleh kan? Adakah ada yang belum join? Kalau ada yang belum join, kita tunggu kejap. Tapi kalau semua dah join, boleh lihat lah siapa yang dah join. So senang lah, kita boleh teruskan je terus dengan quiz kita. Okay, saya rasa macam dah ramai, semua dah join ni. So dalam 22 orang peserta lah. So kita boleh start terus . So adik-adik dah ready ke? Tadi dah tengok video kan? So kita nak test adik-adik punya kefahaman lah tentang topik polimer ni. So kalau dah, kita akan start lah dengan quiz kita.
Okey, kita tengok sudah habis dah. Terima kasih adik-adik yang jawab kuisis tadi So, macam mana? Okey tak kuis tadi? Okey, kita boleh tengoklah siapa yang tu. Wah, ada yang accuracy sampai 100% tu. Maknanya okeylah, memang maknanya adik-adik fahamlah tentang polimer ni. So, baguslah kita boleh tengok total accuracy semua sebanyak 68%. Baguslah tu. So, kita hanya perlu polish sikit je. Belajar sikit-sikit. Kalau adik-adik nak tengok lagi, kalau nak belajar pasal video ni, tengok video ni lagi untuk adik lebih faham, adik-adik boleh contact je kita orang dalam group WhatsApp tu untuk kita orang bagi link untuk video tu. So adik-adik boleh belajar lagi lah dan boleh recap lagi pasal polimer ni secara lagi mudah sebab kita dah cover untuk the whole topik polimer tu. So daripada satu topik polimer tu, kami dah sediakan video selama 15 minit je untuk adik-adik. So lagi senang lah untuk adik-adik boleh study nanti. So bila dah ready ke adik-adik? Kalau cakap kita ni seronok tak tadi? Quizzes tadi seronok tak? Agak-agak adik rasa tambah tak ilmu tu pasal polimer ni? Okay, so tahniah lah adik-adik So next kita akan ada kita boleh isi borang pula. So kita akan isi borang untuk uji kefahaman kita dalam polimer. Awal-awal tadi adik-adik tak tahu kan apa tu polimer. Sekarang dah pandai kan topik polimer ni. Boleh kata dah master lah topik ni kan. Jadi saya nak minta tolong adik-adik untuk isi lagi borang, kaji selidik untuk selepas program ini. So maklum balas ini penting lah sebab bagi membantu kami untuk meningkatkan lagi keberkesanan aktiviti untuk program yang akan datang. Form ni kita akan share lah bagi adik-adik kat dalam grup WhatsApp. So adik-adik boleh tengok grup WhatsApp. AZK kita dah share dah link. And then kita ada background yang dah share dekat dalam grup WhatsApp tu juga. Kalau nanti kita akan ada sesi fotografi lepas adik-adik isi form ni. So sesi fotografi tu kita nak ambil gambar adik-adik ramai-ramai. So adik-adik boleh tukar background semua. And then kita sama-sama ambil gambar nanti. Cuba adik-adik tengok yang form yang kita dah send tu boleh isi tak? Kalau tak boleh isi, adik-adik bagi tahu. So senanglah, nanti AJK teknikal kita akan betulkan. Kalau boleh isi, adik-adik boleh reply lah dekat grup WhatsApp tu ke ataupun dekat dalam kita punya meeting ni. Dalam kita punya meeting. So senanglah untuk kita tengok kalau boleh dan adik-adik boleh terus jawab je. So kita akan berikan masa lah untuk adik-adik untuk isi borang ni.
Okey. Adik-adik dah isi dah semua. Kalau adik-adik dah isi boleh react lah. And then kita boleh proceed terus dengan ambil gambar. So kalau dah siap, sebelum saya tamatkan lah program ni, kita ada sesi fotografi lah. Jadi adik-adik boleh buka kamera, pakai cantik-cantik, nak betulkan tudung ke, nak kemaskan rambut ke, kita boleh. Adik buka je kamera, lepas tu kita akan ambil gambar. Adik-adik semua boleh buka kamera lah. Dan kita punya AJK pun boleh buka kamera. So kita ambil gambar sama-sama ya. Okey adik-adik boleh buka kamera, kita sama-sama kita ambil gambar semua. Okey, so mana yang dah ready kita ambil gambar lah. So AJK kita akan ambil gambar. So 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Sudah. Okey, terima kasih adik-adik. Jadi sampai itu sajalah program Raising the Star. Let's recap your polymer knowledge untuk kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah mengambil bahagian secara aktif dan penuh semangat lah. Kami berharap adik-adik dapat sesuatu yang berharga pada program ni. Kami doakan adik-adik terus cemerlang dan semoga berjaya lah dalam menempuhi SPM yang akan datang. Saya selaku MC pada hari ini ingin minta maaf lah jika ada terkasar bahasa atau ada kekurangan di dalam program kami ni. Kami berharap dapat membantu adik-adik sebanyak sedikit dengan program kami ni. Maka saya akhiri ucapan saya dengan sekian terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik. Bye-bye.